memperingati kejatuhan Khilafah Uthmaniyah 3 Mac 1924 oleh Dr. Ridwan Muhammad Nur. Ramai yang tidak menyedari tarikh 3 Mac ialah sejarah pilu ummah akibat runtuhnya sebuah kerajaan Islam yang telah memayungi sarwa jagat dunia Islam termasuk alam Melayu. Kerajaan Islam yang berpusat di Turki itu melingkar jauh kekuasaannya sehinggalah ke Balkan di Eropah. Negara Turki terletak di Asia Kecil dan di sebelah tenggara benua Eropah. Kedudukan Turki memangnya unik kerana sebahagian besar wilayahnya terletak di Asia dan sebahagian kecilnya terletak di Eropah. Kedua-dua wilayah yang terpisah ini dihubungkan dengan jabatan yang merentasi Selat Bosporus. Turki mempunyai sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan Islam yang menaungi sebahagian besar umat Islam. Khilafah Uthmaniyah Turki diasaskan oleh Uthman Ertuğrul berada di zaman kemuncak semasa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah berjaya menawan kota Konstantinopel daripada Byzantine. Kehebatan kerajaan Uthmaniyah mula semakin lemah diakibatkan oleh perancangan jahat orang-orang Yahudi Dunnama, di mana mereka ini telah memeluk Islam dengan niat untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Golongan Yahudi juga telah menduduki jawatan-jawatan penting dalam kerajaan Turki. Kemuncak perancangan mereka, golongan Yahudi merancang untuk menghancurkan khilafah Islam. Golongan Yahudi antarabangsa melalui gerakan Freemason yang juga menguasai media massa telah menonjolkan Mustafa Kamal. Media massa juga telah memainkan peranan penting memburukkan kerajaan Uthmaniyah Turki, terutama kecacatan peribadi khilafah yang bergelumang dengan keseronokan. Di Turki telah ditubuhkan The Young Turks pada tahun 1908. Gerakan Yahudi ini digerakkan dengan bantuan Freemason. Golongan ini sangat agresif untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Di negara-negara Arab lain pula, semangat nasionalisme Arab telah ditiupkan dengan menganggap kerajaan Turki sebagai penjajah. Negara Barat berusaha meniupkan semangat negara bangsa kepada negara-negara Arab. Melalui semangat nasionalisme Arab inilah Turki mahu dipisahkan daripada saudara-saudara Islam lainnya di seluruh dunia. Perancangan keji Yahudi ini berjaya meruntuhkan khilafah secara rasmi pada 3 Mac 1924. Mustafa Kamal telah naik ke tahta kuasa dan mula menunjukkan kebenciannya kepada Islam dan orang-orang beriman. Seluruh dasar kerajaan telah dipisahkan daripada syariat Islam, di antaranya menurut Ahmadi Al-Aziz 1988. Pertama, tidak mengambil Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar perlembagaan dan pemerintahan negara. Kedua, golongan pemerintahan atasan dan koncu-koncu hinggalah ke menteri-menteri dan wakil rakyatnya adalah perompak-perompak terhormat yang mengaut kekayaan rakyat untuk menjadikan mereka kaya raya hasil menyertai politik. Ketiga, kebanyakan siaran-siaran radio dan televisyen serta isi kandungan majalah 95% adalah maksiat. Memang ada yang baiknya tetapi cuma sekadar 5% sahaja. Keempat, terdapat binaan tugu-tugu dan patung-patung dalam negara yang mana tugu-tugu dan patung-patung tersebut dibesar-besarkan. Kelima, muzik-muzik haram, tari-menari bergaul bebas, panggung-panggung wayang lucah mengangkat sembah, mendedah aurat, zina dan lain-lain lagi dibenarkan berleluasa. Keenam, waktu-waktu sembahyang masjid kosong. Majoriti manusia berkeliaran di luar masjid dengan segala bentuk urusan duniawi. Ketujuh, peminta sedekah, fakir miskin, anak yatim, orang-orang tua dan janda-janda disisihkan. Kelapan, banyak projek yang sia-sia atau membazir dengan menggunakan wang berjuta-juta seperti membesarkan tempat-tempat peleseran yang digunakan untuk orang-orang besar sahaja. 9. Polis dan tentera yang sepatutnya bertugas menjaga keamanan tetapi merekalah yang banyak membuat rakyat berasa tidak aman. 10. Para pemimpin apabila ditegur mereka melenting dan marah-marah, maka mereka pun berdendam dan mencari peluang pendedahan pihak yang menegur untuk tidak diambil tindakan. 11. Di satu bandar bernama Bali Kesir, Mustafa Kamal berucap bahawa agama terpisah dengan urusan harian dan mendakwa Nabi Muhammad SAW juga telah berbuat demikian. Ini jelas menentang Al-Quran dan As-Sunnah. 12.
Dalam satu ceramahnya, Mustafa Kamal pernah menegaskan bahawa mana mungkin sebuah negara maju jika orangnya tidak berpakaian secara moden, mendedahkan aurat. Akibatnya ramai yang telah dibunuh kerana mereka enggan berpakaian secara barat dan mematuhi arahan negara Turki moden. 13. Mustafa Kamal tidak membenarkan kuasa talak pada suami seperti yang ada dalam ajaran Islam kerana mengikut undang-undang sivil dari Sweden. Ironisnya, undang-undang ini diperkenalkan beberapa bulan selepas dia menceraikan isterinya. Sesungguhnya kejatuhan Islam yang telah memayungi umat selama 600 tahun lebih ini akhirnya telah berwajahkan dunia Islam yang baru. Kemunculan negara bangsa akibat pemetaan baru dunia Islam dengan arkitek utamanya ialah Empire Pax Britannica dan Perancis. Negara umat Islam juga telah difaraidkan dan menuju titik kelemahan paling parah dengan pelebaran fahaman ilmaniah atau sekularisme. Umat Islam dijajah dan mengalami keterpurukan nilai serta tersudut dalam semua sektor sehingga memunculkan fahaman pan-Islamisme untuk mendobrak hegemoni Barat. 4 tahun selepas kejatuhan Khilafah Ottomaniyah juga menyaksikan Hassan al-Banna menubuhkan Ikhwanul Muslimin untuk mengembalikan semula pemerintahan Islam. Seterusnya gerakan Islam ditubuhkan di bumi umat Islam yang lain. Jamiat Islami ditubuhkan di subkontinen, Masyumi di Indonesia, Hizbul Muslimin di Malaya dan An-Nur di Turki dan pelbagai gerakan Islam kontemporari yang lain. 3 Mac 1924 adalah sejarah luka umat Islam dan ianya akan kembali sembuh dengan ummah kembali berjuang untuk mengembalikan ketuanan Islam. Islam yang berdaulat, negara yang mendukung syariat serta menjadi pembenteng kepada agama Allah sebagaimana yang telah dilakarkan dalam sejarah Khilafah Ottomaniyah.